Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua para hadirin yang dikasihi sekalian? Seperti biasa, terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana kesudian anda semua untuk sokong, kemudian like, subscribe dan share cerita-cerita kisah seram di dalam channel ini. Saya juga mendoakan anda supaya anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan juga terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita akan menceritakan satu kisah seram yang berlaku ketika dahulu. Satu kisah seram tentang bagaimana seorang pelajar belajar di kelas malam. Terlebih dahulu sebelum kita memulakan kisah ini, marilah kita sama-sama menandatangan berdoa kepada Allah. Moga-moga kita terhindar daripada gangguan segala makhluk halus di alam ini, sama ada jin ataupun syaitan. Dan juga kita turut mendoakan semoga saudara kita di Palestin sentiasa dalam keadaan Allah beri ketabahan, Allah bagi kekuatan iman dan kesabaran kepada mereka, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Jadi tanpa buang masa lagi, terus saja kita masuk ke cerita kisah seram ini. Saya mempunyai satu kisah lama. Kisah ini diceritakan kepada saya semasa kecil-kecil dahulu. Ceritanya bermula berkenaan dengan sekumpulan pelajar, iaitu Mila, Haidar dan Fatin, yang akan menduduki peperiksaan penting pada tahun itu. Sekolah yang mereka belajar itu pula terletak di suatu tempat yang agak tersorok. Sangat menyeramkan apabila waktu malam menjelma. Sekolah itu hanya dibekalkan pula lampu jalan. Itu pun tidak banyak, 2-3 batang sahaja. Maka pada suatu hari, mereka bertiga bercadang ingin membuat ulang kaji pelajaran secara berkumpulan. Bincang punya bincang. Mereka pun bersetuju. Apa kata malam esok? Kata Mila. Akhirnya mereka semua bersetuju dan bersepakat. Maka apabila tiba hari yang dijanjikan, mereka bertiga pun bertemulah di sekolah. Mila, Fatin dan Haidar segera menuju ke kelas mereka yang terletak di tingkat 3, blok paling hujung sekali. Untuk pengetahuan para pendengar semua, tepi blok pagar sekolah dan tepi pagar itu mempunyai satu lorong, iaitu jalan kecil untuk ke kampung pedalaman. Perjalanan itu mengambil masa kira-kira 3 km dari sekolah mereka. Maka paling menakutkan, di tepi seberang lorong itu dikatakan mempunyai satu tempat yang seram, yaitu tempat itu berhampiran dengan tanah perkuburan. Sebaik sahaja sampai ke kelas mereka, Mila dan Fatin pun duduk.
sambil keluarkan bahan ulang kaji yang sepatutnya. Haidar pula berpusing-pusing di dalam kelas itu sambil melihat-lihat di luar tingkap kelas itu. Seram juga malam-malam dekat sini. Sudahlah, ada tanah perkuburan di situ, kata Haidar. Alah, tak ada apa-apa pun lah. Jomlah kita belajar saja, kata Mila. Mereka pun belajar dan belajar. Tiba-tiba Haidar memecahkan keheningan malam. Weh, aku nak buang air kecil lah. Macam mana? Lah, kau lah je yang pergi. Takkanlah kau nak ajak kami? Takutlah. Jomlah. Temankan aku, Fatin, kata Haidar. Kau ni Haidar macam budak-budak kecil lah. Hei, jomlah, jom, kata Fatin. Oleh kerana tandas mereka terletak betul-betul di hujung blok itu, Haidar tidak berani mahu pergi seorang diri. Tanpa membuang masa, Fatin dan Haidar pun pergilah ke tandas yang dimaksudkan, meninggalkan Mila keseorangan di dalam kelas itu. 10 minit pun berlalu. Tiba-tiba Mila yang keseorangan itu mendengar seperti ada orang yang menutup dan membuka tingkap. Dan kedengaran juga air yang mengalir di dalam bilik itu. Entah air itu dari mana. Tapi bukan tingkap kelas Mila. Kedengaran bunyi itu dari jauh. Makin lama, makin kuat pula bunyinya. Dalam hati Mila berkata, siapa pula lah yang dekat kelas malam-malam ni? Semakin lama, bunyi itu semakin dekat. Tiba-tiba tingkap kelas Mila terbuka. Dan muncul satu suara. Dek, buat apa tu? Belajar ke? Tak takutkah belajar seorang diri? Dalam hati Mila, aku ingatkan siapa tadi? Pakcik Jaga rupanya. Aduh, pakcik. Pakcik Jaga itu pun berlalu pergi. Cuma yang Mila herankan, kenapa suara pakcik itu lain macam ya? 20 minit pun sudah berlalu. Tetapi Haidar dan Fatin masih belum balik-balik lagi. Aduh, lambatnya mereka ni. Buat apa lama-lama dekat tandas tu? Kata Mila. Tiba-tiba lampu kelas Mila terpadam. Mila terkejut. Hampir tercampak buku sekolahnya. Tanpa membuang masa, Mila pun cepat-cepat mengemas barang dan pecut berlari keluar dari bilik itu. Lari punya lari sampai saja di tangga. Tiba-tiba dia teringat yang Fatin dan Haidar masih lagi dalam tandas. Aduh, ini yang kacau ni. Mila pun cepat-cepat ke tandas dan memanggil nama Haidar. Haidar! Fatin! Haidar, mana kamu ni? Satu persatu dia melihat bilik tandas itu. Memang Haidar dan Fatin tak ada. Tak mungkin mereka berdua tinggalkan aku. Allah, apa ni? Mila pun cepat-cepat berlari turun menuju ke pondok jaga. Akhirnya sampai juga Mila ke pondok pakcik jaga tu. Cepat-cepat dia meminjam telefon pakcik jaga tu untuk menelepon ibu bapanya. Dia mahu segera pulang ke rumah. Sewaktu Mila memulangkan telefon pakcik jaga itu,
Tiba-tiba pakcik jaga tu bertanya, "Kenapa Nadik?" "Takutlah pakcik, lampu kelas tadi tiba-tiba saya terpadam," jawab Mila. Itulah. Lain kali jangan datang sekolah belajar seorang diri. Lebih-lebih lagi waktu malam begini. Kalau apa-apa terjadi kan susah, kata pakcik jaga tu. Bukan saya seorang pakcik. Saya datang dengan 2 orang kawan lah. Pakcik ada nampak tak mereka? Saya cari dah pusing-pusing dekat atas tadi, tak nampak pula. Kawan? Dari tadi pakcik yang duduk dekat pondok ini, pakcik tak nampak kamu datang bawa kawan. Kamu seorang saja yang datang sekolah, beritahu pakcik jaga itu pada Mila. Biar betul pakcik. Pakcik jangan suka kenakan saya pakcik. Ini betul ni, sungguh ni. Saya dengan kawan saya tadi. Betul dek, sumpah pakcik nampak kamu datang ke sekolah seorang diri. Betul. Percayalah cakap pakcik. Tu pun datang ayah kamu. Tidak lama selepas itu, ibu bapa Mila pun sampai. Setibanya di rumah, Mila melihat telefon bimbitnya. Ada mesej. Mila segera membuka mesej tersebut. Rupanya mesej itu datangnya daripada Fatin. "Assalamualaikum Mila. Kami tidak jadi pergi belajar pada malam ni. Maaf ya." Kebetulan pada malam itu, sebelum pergi ke sekolah, telefon Mila sedang dicas. Sebab itulah dia tidak berkesempatan melihat telefon bimbitnya. Tanpa berfikir panjang, Mila pun terus menelpon Fatin. "Halo Fatin. Halo. Halo Fatin. Ada apa Mila?" jawab Fatin. "Betul ke kau tak pergi sekolah tadi?" soal Mila terburu-buru. "Lah, aku kan dah mesej dekat kau tadi. Aku tak pergi sebab keluarga aku tiba-tiba ajak jalan-jalan. Haidar pula macam biasalah. Dia kan ni penakut. Tak ada aku, tak datanglah dia." "Masya Allah," kata Mila. "Aduh, kenapa tak begitu awal-awal? Dah begitu tadi dah. Tapi mungkin kamu lambat baca mesejku tu. Okey. Setelah berborak seketika, Mila meminta diri dalam hati dia, kalau Fatin dengan Haidar tidak pergi sekolah, dengan siapa aku? Maka pada keesokan harinya, setibanya di sekolah, Mila pun berceritalah semua yang terjadi pada malam semalam kepada Fatin dan Haidar. Fatin pun bersuara, "Pakcik jaga datang tengok kelas dari luar tingkap." Saya menunjukkan tingkap yang dimaksudkan itu. Tingkap tu lah," jawab Mila. "Weh, kau biar betul Mila. Luar tingkap tu mana ada tempat nak jejakkan kaki. Melainkan pakcik tu pandai terbang." Terkejut Mila. Fatin dan Haidar menggelengkan kepala. Mereka pasti menyangka Mila mereka-reka cerita ni. Namun itulah pengalaman seram yang pernah dialami oleh Mila di sekolahnya satu ketika dahulu. Sekian, terima kasih.